Nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba' Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada ma amqaitana warhamna an takallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fima yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma aftah alayna hikmatak wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana malam ini dapat sekali lagi kita bertemu, dapat kita bermuzakarah, kita berbincang mengenai fi'il ibadat khususnya berkaitan dengan ibadat solat dan kita lakukan sehari-hari kita, insya-Allah. Moga-moga kita dapat meningkatkan amal ibadat kita, khususnya kita lakukan dengan suatu perkara sekalipun dengan ilmu, bukan semata-mata kita ikut-ikut begitu saja. Walaupun kitab ini fiqh sunnah ini kadang-kalanya dia sedikit berbeza pendapat dengan pandangan setengah ulama yang lain, tetapi penulisnya setiap apa yang dia kata, setiap apa yang dia lontarkan pandangan bersertakan dengan hujah-hujah, walaupun dia agak ganjil dari segi amalan setempat. Banyak kali kita pesan bahawa bukanlah bermakna benda-benda yang kita tak tahu tu benda tak wujud, dan benda yang kita tak tahu itu menggambarkan kejahilan kita yang perlu kita belajar dan belajar, tidak ada noktah dia. Jadi kita nak buang dah apa pandangan orang lama-lama dahulu. Kalau ustaz-ustaz cakap benda yang tak serupa nak dia tahu, ustaz tak pandai, dia yang betul. Jadi sekarang ni orang dah terbuka dah. Malam tadi ada saya pergi ke masjid, ke surau Taman Mawar, ada seorang jemaah yang orang sains kan, dia banyak sikit otak dia berjalan. Dia tanya soalan-soalan pun kadang-kadang berkaitan dengan logik. Tapi perlu kita ingat bahawa di dalam agama ni sedikit sahaja perkara yang logik, hak balance yang kita lah dengar sami'na wa ata'na, dengar dan juga kita taat, khususnya berkaitan dengan ibadat. Kadang-kadang dia agak confused daripada tanya soalan dia tu, dia confused. Kadang-kadang ulama berbincang dengan berbagai pandangan dengan satu isu, tapi kenapa kita tidak ambil pendapat yang sahih berbanding pendapat yang lain? Sebab di dalam kitab fiqh ni, sebab kitab fiqh sunnah ni, dia tidak serupa kitab lain yang kita baca Matlab Al-Badrain, kita baca satu-satu. Yang ni tidak, dia ambil kepada isu-isu yang berkaitan dengan perkara yang perlu diterangkan kepada jemaah supaya jemaah faham tentang asal, usul dan asas yang digunakan oleh para ulama untuk hukum-hukum tertentu. Misalnya kadang-kadang ulama dia berselisih di kalangan mereka dalam isu-isu tertentu. Tapi yang peliknya, kita contohnya kita tengok Syekh Muhammad Ismail Daud Al-Fatani, penulis kitab Matlab Al-Badrain. Kitab dia ni umur dia lebih 130 tahun lama dah. Dia ni anak saudara kepada Syekh Daud Al-Fatani, seorang ulama yang tersohor. Jadi Syekh Daud Al-Fatani ni, pak saudara dia ni dikuburkan di di Mekah, di sebelah para sahabat. Sebab dengan Raja Mekah ketika itu perintah kepada pemerintah, kepada kerajaan ketika itu supaya kuburkan jenazah Syekh Daud Al-Fatani, pak saudara kepada Muhammad Ismail Al-Fatani ni, sebelah kubur para sahabat. 2 kali kubur yang dipindah, dan digali kuburnya tu, mayatnya tidak hancur walaupun berumur ratusan tahun. Itu Tuhan buktikan kepada kehebatan para ulama-ulama terdahulu. Tapi kita tengok Syekh Muhammad Ismail, iaitu anak saudara kepada Syekh Daud Al-Fatani ni, dia duduk di Mekah lama, belajar berpuluh-puluh tahun di Mekah. Mereka telah didedahkan bukan setakat dari segi mazhab yang berbeza-beza, tetapi juga dengan budaya Rom, Parsi dan juga berbagai budaya yang berbeza. Mereka bukan kita tengok kitab mereka Matlab Al-Badrain itu 100% tidak dicampur langsung dengan pandangan ulama lain melainkan Syafi'i semata-mata. Jadi mungkin orang tu bertanya, kenapa ulama-ulama dahulu dia belajar pandangan dia berbagai-bagai, tapi bila sampai di Malaysia dia tetap fokus di Syafi'i. Mana pandangan ulama-ulama lainnya? Jadi mereka sebenarnya nak sampaikan perkara tersebut, tetapi masyarakat ketika itu pemahaman mereka tentang agama sangat sedikit.
Ya, kalulah mereka ni ajar satu pandangan ulama pun dah kelang kabut, masuk mazhab berbeza-beza, confirm tak mari masjid. Nah, jadi itu sebabnya mereka pada sampai ke Malaysia, mari balik ke tanah Melayu, mereka tengok keadaan suasana tanah Melayu, tak boleh ni aku nak ajar pelik-pelik nanti ke dia orang tak faham. Nah, jadi ketika itu sebab itulah mereka ni mari, mereka bukan tak ada ilmu, mereka ilmu sangat banyak daripada dengan berbagai pandangan ulama dan sebagainya. Tapi balik ke Malaysia, mereka jaga wakil, jaga suasana supaya tak huru-hara. Begitu juga dengan Malaysia. Nah, banyak kita tengok negara-negara lain, contoh di Iraq, kita tengok di Syria. Mereka bukan setakat bergaduh mulut begini saja, mereka berperang angkat senjata kerana hukum-hukum fiqh saja. Nah, bukan sikit-sikit tuan-tuan. Demo ni sebelah sana tu masjid dia masjid Imam Maliki. Sebelah ni geng-geng Imam Syafi'i. Sebelah ni Imam Hambali. Jadi menyebabkan umat Islam berpecah. Ulama-ulama dahulu bukan mereka bukan wujud ke pandangan mereka itu untuk berpecah, tidak. Mereka wujudkan pandangan mereka itu untuk mengupas nas-nas, tapi dapat ke masyarakat awam mereka berpegang pada imam mereka seperti mana mereka berpegang pada Al-Quran. Itu yang salah. Nah, banyak kali saya ulang kata-kata Imam Syafi'i yang masyhur, as-sahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila seorang anak murid jumpa dengan Imam Syafi'i, kalulah kami menjumpai pandangan mereka menyalahi dengan pandanganmu, apa yang kami perlu buat? Imam Syafi'i dengan rendah diri kata, kalulah pandangan itu berlawanan dengan pandangan aku dan hadis yang digunakan lebih kuat daripada hadis aku, mu tolak hak aku, mu ambil hak dia. Berbeza dengan hari ni, mana kalau bab ni tak serupa dengan pandangan aku, mu tolak hak dia, mu ambil hak aku. Beza hak, maknanya ulama-ulama tu bercakap. Jadi dia tanya kepada saya, kenapa di Malaysia ni kita tengok apa ni, contohnya enactment, akta dan sebagainya, mereka banyak menjurus kepada Imam Syafi'i. Hatta di dalam apa nama ni fatwa di Kelantan sekalipun, kalau tengok di section 31, nah section 37, tengok ni kata mana-mana pandangan yang di Kelantan ni diambil, fatwa bukan Kelantan, di seluruh Malaysia begitu, akan diutamakan kepada mazhab Syafi'i. Sekiranya ada pandangan-pandangan yang lain yang lebih maslahah, yang lebih besar daripada apa yang dinyatakan Imam Syafi'i, maka kita akan ambil pandangan tersebut walaupun berlawanan dengan pandangan Syafi'i dalam section 37(b). Nah, jadi kita tengok sebab apa? Sebabnya peraturan ini dia tak boleh banyak. Kalau kita pergi ke hospital contoh kan, kita tengok catat alih dia. Pergi hospital, mungkin lama dah kita tak pergi hospital, masa isteri duduk pregnant, kita tengok catat alih dah, ni semua dah dapat cucu, tak nak pergi hospitalnya. Tengok catat alih, mula-mula sampai di kaunter apa tuan-tuan, sampai di kaunter bagi kad dulu, kad warna merah tu. Lepas bagi kad warna merah, dia pun mesti akan panggil cek darah, timbang berat, betul tak? Dia tak ada sampai tu, hak ni kata gini, hak ni kata gitu, tak ada. Hak ni dia ikut je aturan dia. Sebab itu di Malaysia ni, maknanya atau di banyak setengah-setengah negara, dia nak mengelakkan umat Islam berpecah, dia letakkan satu peraturan. Sebab itulah mari Imam Mekah, mari Imam Madinah, mari siapa-siapa mari ke Malaysia, walaupun mereka berpegang bahawa Bismillahirrahmanirrahim bukan daripada surah Al-Fatihah, tapi apabila mari ke Malaysia, mereka akan baca Bismillah, seolah-olah Bismillah ni salah satu ayat surah Al-Fatihah mengikut pandangan mereka. Sebab apa tuan-tuan? Dia nak mengelakkan berlaku pepecahan mazhab, pepecahan di kalangan masyarakat. Itu yang perlu kita pegang sungguh-sungguh. Jangan pegang ideologi semata-mata. Kalau ikut semangat kita, begitu juga pada ulama, pandangan ulama ni, dia kadang-kadang dia ada rajah, dia ada marjuh. Sekiranya bertembung di antara yang sahih dengan yang kurang sikit sahih, tapi sahih juga, tapi yang ni lebih sahih, yang ni kurang sahih. Jadi nak jaga kemaslahatan, tak jadi masalah nak ambil hak kurang sahih, tak ada apa, tak ada masalah, boleh ambil. Tapi kalau sahih bertembung dengan dhaif, confirm nak tolak dhaif tu, kena ambil hak sahih. Begitu juga dalam hadis ini, kita tengok kalulah berlawanan sikit dengan kitab-kitab fiqh, kitab-kitab jawi, hak kita baca, maka anggaplah itu satu ilmu bagi kita. Jangan menganggap orang lain salah, hak kita hak betul. Nah, okey, wallahu alam bisawab. Dalam hadis yang kita berhenti muka surat 265, annahu sami'an nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza sami'tumul muazzina faqulu misla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayhi salatan sallallahu alaihi biha ashra
summa salullah ilayya alwasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tambaghi illa li 'abdi min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafaati. Kita berhenti setakat tu minggu lepas. Nah, kadang-kadang orang kita dia suka ambil benda pelik. Mana-mana benda yang biasa ni tak apalah. Kadang-kadang kalau orang tegur masa azan jangan bercakap, alah, tak ada gapo bercakap, ustaz-ustaz kata tak dosa bercakap, tapi disunatkan diam. Jadi kalau ada hadis yang mengatakan bahawa apabila Bilal muazzin azan maka kita kena jawab, maka sudah tentu di sebalik perkara tersebut ada manfaat yang sangat hebat. Kita nak tahu manfaat tidak, mati esok baru tak tahu. Nah, kita kena pegang daripada perkara yang sekecil-kecil sehingga perkara yang besar-besar. Dah kita duduk rumah, kita dah hanyut dah. Duduk rumah daripada malam minggu pula. Buka TV, daripada lepas isyak sampailah pukul 2-3 pagi baru tidur. Dah lalai dekat rumah. Duduk masjid pun lagu tu juga. Jadi dah mari masjid ni kita pegang sampai daripada sini, daripada awal sampai kita bagi salam nanti, semua kita jaga termasuk dalam bab azan. Walaupun nampak simple. Jadi apabila ustaz kata dalam azan duduk diam jawab, kita pun buat dak je. Sebenarnya ini ada hadis dia. Termasuklah dalam bab dia kata dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu mendengar mengumandangkan azan, maka bacalah seperti mana yang dikumandangkannya. Kita sebut minggu lepas. Berbeza dengan muazzin. Muazzin lah beza sikit. Sebab muazzin ni dia akan lafaz dulu. Dia akan lafaz dulu, baru dia lafaz yang kuat. Kita sebagai pendengar mustami'in, maknanya kita ni dengar muazzin azan dulu, baru kita jawab. Terbaik sebab kita dengar Bilal biasanya dia baca perlahan, baru dia baca kuat. Kan? Sebab ada hadis begitu. Sampai dekat hayya solah, hayya ala falah. Jadi kita pun dah beritahu minggu lepas. Siapa hayya solah, hayya ala falah, kita sebagai orang yang dengar ni jawab apa? La haula wala quwata illa. Itu untuk kita je, tapi untuk muazzin tak ada. Untuk muazzin tetap dia akan baca hayya solah, hayya ala falah. Dia tak ada la haula wala untuk mereka. Berdasar pada mana tuan-tuan? Berdasar pada hadis. Ini dia kata pula, apabila kamu mendengar azan maka bacalah. Apabila azan kata Allahu akbar, Allahu akbar, kita buat Allahu akbar, Allahu akbar. Walaupun dalam hadis tu tak kata suruh duduk diam, maknanya jawab azan tu, makna kita kena duduk diam, melainkan perhati azan tersebut. Itu maksud hadis begitu. Kemudian bacalah selawat ke atasku, sebab sesiapa baca selawat ke atasku, Allah memberikan selawat sebanyak 10 kali. Kaman shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyata amsalihha. Maknanya bagi siapa yang selawat aku sekali, maka nescaya Allah akan selawat kepada mereka 10 kali. Boleh kita bincang dah. Allah nak selawat pada kita macam mana? Bukan. Maknanya Allah angkat darjat kita 10 kali. Allah ampun dosa kita 10 kali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin tanya, Abu Dawud tanya, besar mana dosa kecil ni? Dia kata, Nabi kata dosa kecil ni lebih besar daripada Bukit Uhud. Tuan tengok Bukit Uhud sana. Dengan hanya jawab selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kita kata. Setelah itu pohonlah kepada wasilah. Maknanya lepas habis azan, maka kita membaca Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalal qa'imah sehinggalah akhir. Dia kita dengar lah. Kecil lagi dengar. Kadang-kadang nak orang tak boleh baca Quran pun dia tahu. Sebab apa? Buka TV lepas azan tu akan dengar doa tersebut. Walaupun nampak simple tuan, jangan calang-calang dengan doa ini. Saya kata, sesiapa membaca Allah marabbah hazihi da'wati tammah tu, bawah sekali kata, sesiapa yang mahu wasilah untukku kepada Allah, maka nescaya ia akan boleh syafaatku pada hari kiamat nanti. Tuan-tuan baca lah internet, bacalah buku setengah kata Arab, dia kata antara ciri-ciri orang yang akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah, siapa antaranya? Kita biasa dengar orang banyak selawat kepada Rasulullah, betul? Orang banyak ikut sunnah Rasulullah, betul? Orang banyak baca Al-Quran, betul? Tapi ramai orang lepas pandang. Antara orang yang akan mendapat syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan Rasulullah, dengan izin Allah, adalah orang yang istiqamah membaca doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah setiap kali selesai azan, walaupun dia azan sendiri di rumah mereka. Ambil itu. Walaupun nampak simple, kita start pada saat ini, setiap kali lepas azan maka kita baca doa tersebut. Walaupun minggu lepas saya sebut, kalau doa dalam video ni ada setengah ulama kata tak perlu jawab. Tak apa.
Walau itu adalah pandangan para ulama, tapi kita tetap nak ambil syafaat. Kita duduk sambil bawa kereta tu dengan azan Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, baca doa tersebut, nescaya insya-Allah bahawa kata-kata Nabi ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ambil yang tu. Yang berikutnya daripada Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yasma'un nidaa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah was-salatul qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'athhum maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Allahu akbar. Nah, sesiapa yang baca doa berikut sebaik saja azan Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, jangan bimbanglah beza sikit lafaz tu. Nah, tu biasa. Nah, ni doa lepas azan, tuan-tuan, untuk maklum ada 27 bentuk doa, tapi hampir-hampir sama. 27 bentuk doa. Jangan usah yang tu. Yang penting kita baca. Lepas tu tak balah gini kata ni, langsung tak baca. Tu tak nak begitu. Nah, kalau kita tahu mana kita baca tu, bacalah seperti mana radio, TV dan sebagainya. Dia kata, barang siapa yang baca doa itu, maka si pembaca doa itu akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat kelak. Penyokong pada hadis ini, hadis siapa riwayat tuan-tuan? Kalau tuan-tuan baca hadis, tengok perawi siapa, tengok footnote dia siapa. Kalau perawi dia adalah Bukhari dan Muslim, tuan-tuan tak usah petikaikan lagi dari segi keasahan hadis. Tak payah saya mau hadis betul ke tidak. Tapi kalau perawi lain, baik Ibnu Majah, Ibnu Nasai, Abu Daud dan sebagainya, kalau penulis tak kata ini adalah hadis sahih daripada Abu Daud, masih lagi tengok hadis betul ke tak. Tapi kalau keluar Bukhari dan Muslim, duduk diam je. Makna itu adalah hadis yang sangat kuat dibanding dengan hadis-hadis perawi yang lain. Nah, sebabnya kalau kita tengok sejarah sikit, saya ambil keluar bertajuk. Sebab apa Imam Bukhari ni? Imam Bukhari ni dia bukan dah asal usul tanah orang Arab. Dia dah sebelah kat Rusia sana, Bukhara nah. Sebab apa hebat sangat Imam Bukhari ni? Nah, Imam Bukhari ni setengah riwayat mengata dia buta. Nah, setengah kata dia buta masa kecil dulu, dan mak dia mimpi yang mana anak dia celik pada pagi keesokan hari. Lepas buta lama dah, masa kecil, bangun esokkan betul-betul celik. Imam Bukhari ni Allah bagi sesuatu pada hebat. Sebabnya kalau tanya orang sini, tanya ustaz-ustaz, mana lebih mudah, ngapa Quran ke ngapa hadis? Walaupun Nabi suruh kita ngapa Quran zaman mengumpulkan Quran dulu, tapi nak tanya perbandingan mana mudah, nak ngapa Quran nak ngapa hadis? Hal Quran kalam Allah secara mutlak, hadis ni lafaz Nabi tapi wahyu daripada Allah. Tapi lapah nak beritahu hafal hadisnya jauh lagi susah daripada nak ngapa Al-Quran. Nah, sebabnya ngafal hadis ni, dia bukan para ulama dia ngafal hadis ni tuan-tuan, dia bukan ngafal matan saja. Hadis daripada siapa Nabi. Dan setiap perawi itu pula Imam Bukhari tahu lahir bila, mati bila, tok guru siapa. Nah, kita ni baca scene ni lagu tu je, tak tahu gapo pun. Tak tanya nama ustaz pun tak ingat depan ni. Nah, jadi nak beritahu hebatnya ulama dulu. Imam Bukhari ni pernah dites segi kehebatan, apa ni, kealiman, segi dari segi cerdasnya Imam Bukhari ni. Pernah orang petikaikan segi kealiman Imam Bukhari. Betul dah Imam Bukhari ni kata. Orang kata dia ni hebat Imam Bukhari ni. Maka ketika itu para ulama nak membersihkan nama Imam Bukhari tadi, dia panggil satu muktamar, satu perjumpaan besar-besaran yang dihadiri oleh puluhan ribu, ratusan ribu lautan manusia untuk melihat kecerdasan, kehebatan Imam Bukhari. Maka dia ibaratkan seperti Imam Bukhari duduk tengah-tengah, dikelilingi oleh 10 ulama hadis yang tersohor, dan pemerhati tu ratusan ribu tengok nak teh Imam Bukhari. Imam yang pertama dia tanya soal kepada Imam Bukhari dengan mengemukakan 10 hadis, dengan dia kona habis. Perawi ni dia tukar nama, lafaz hadis bertukar habis. 10 hadis dengan perawi beratus perawi. Maka dia tanya Imam Bukhari, betul tak hadis nak aku baca? Pemeriksa pertama, Imam Bukhari giling kepala, dia senyap, seolah-olah tak boleh jawab. Pergi kepada pemeriksa kedua, begitu juga Imam Bukhari giling kepala, seolah tak boleh jawab. Sampai ke yang 10, Imam Bukhari apa ni tanya juga, dia giling kepala juga. Maka kecewa, nak orang mari ratusan kilometer nak mari, ribuan kilometer mari nak tengok kehebatan Imam Bukhari. Jadi orang rasa kecewa lah. Imam Bukhari ni indah nama dah, indah khabar pada rupa. Duduk sekejap,
Dalam riwayat kata Imam Bukhari tengok ke langit, wallahu alam apa nak dia nampak. Dia bukan giling kepala tu, dia tak tahu. Nah, dia giling kepala dulu nak dengar gapo dia betulkan hadis dengan huruf, dengan apa semua sekarang, dengan sanad perawi, lahir bila, mati bila perawi, semua dia sebut belaka. Dia betul habis hadis-hadis yang tadi. Bukan setakat tu, dia betul pula. Memang nak pemirsa dia tu memang salah. Tak 2 3 4 dia betul lah kawan tu. Sebab itulah Imam Bukhari sangat hebat hadis dia, diikuti oleh anak murid dia Muslim bin Hajjaj. Tu anak murid dia. Kalau Imam Bukhari Muslim, setengah kata Imam Bukhari lagi hebat, setengah kata Muslim lagi hebat. Sebenarnya dua-dua ni sangat hebat, dan setengah perawi kata Imam Bukhari nombor 1 dan Imam Muslim duduk nombor 2. Jadi kalau hadis-hadis yang riwayat Imam Bukhari, mama tidak ada lagi maknanya kita keraguan dari segi kesahihan hadis. Tapi orang Syiah tak. Orang Syiah kata Imam Bukhari dan Imam Muslim ini adalah pendusta nombor 1 atas muka bumi. Jadi kira pokok dia. Pokok dia terima hadis pokok dia aja. Dia tukar habis. Secara pokok dia. Begitu juga berdoa selepas azan, waktu di antara azan dan iqamah merupakan sesuatu yang diharapkan doa dimakbulkan. Oleh yang demikian, seseorang itu disunatkan membanyakkan baca doa di antara azan dan iqamah. Ini hadisnya. Yang mana dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yuraddu du'a'u bainal azani wal iqamati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa yang dibaca di antara azan dan iqamah tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok masa singkat ya azan dan iqamah ni. Jadi kadang-kadang dia bagi masa 10 minit, kadang-kadang ada 2 minit lagi nak iqamah tu, dia iqamah dah. Tak apalah, sebab tu masa-masa singkat tapi masa mahal. Kita masa singkat tak guna untuk main handset. Banyak masa daripada meja makan sampai dekat nak tidur duk main handset. Nak qamat azan pun, nak azan iqamat pun main handset lagi. Tolonglah sekejap. Handset tu penting. Bawa main masjid kena bawa. Kalau takut ada emergency ke apa mudah. Kalau kata saya main masjid ni tak boleh mengacau, jangan. Banyaklah kesnya. Menyesal tak bawa telefon ni. Anak aksiden wa iyazbillah. Kata kalau ada emergency dan sebagainya. Ada seorang kawan saya hakim seorang. Sebab dia memang tak suka tengok handset. Anak dia meninggal, asbab musabab je lah. Anak dia meninggal sebab tak ada orang nak hantar hospital. Isteri tadi pun merata tak ada orang angkat. Bawa handset tu. Tapi jangan bawa handset tu main pula. Tutuplah internet tu. Jadi maknanya penting juga, tapi jangan jadi benda tu sebagai mengacau gitu. Jadi dia kata la yurad doa bainal azan wal iqamah. Lepas ni kita ambil pertama, tadi kita kata orang yang baca doa selepas azan halat lahu syafaati. Nabi kata orang ni confirm akan dapat syafaat aku pada hari kiamat nanti. Ambil satu. Yang kedua, malam ni kita dapat gapo tuan-tuan? Doa di antara azan dan iqamah selama ni kita tahu dah, tapi sandaran tak ada. Kita tak dengar pun nas, kita tahu dengar begitu saja, tapi kita tahu sumbernya. Malam ni ada sumber dah. Sebab Nabi kata la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Bacalah doa apa-apa sekalipun. Jadi kalau masa singkat, orang tanya, ustaz, kalulah masa terlampau singkat, doa gapo kita nak baca? Saya nak baca doa Arab, tak reti ustaz. Tapi kalau masa singkat, katakanlah masa tu ada seminit, contohnya sebelum azan subuh, ada lagi azan masa seminit yang mana dianggap sebagai masa yang mulai lagi. Doa gapo? Apa konten yang saya nak masuk? Doa Arab saya tak hafal ustaz. Kalau doa kasih baca doa Arab, saya suruh bacalah. At leastnya baca Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebenarnya antara doa yang sepatutnya kita baca dalam saat yang ketika adalah doa minta ampun. Doa minta ampun. Minta maaf dengan Tuhan banyak-banyak. Ya Allah, ya Tuhanku, ampun dosaku ya Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebabnya apabila dengar azan dekat cuping telinga kita, kita tak mari sembahyang masjid sebab dosa. Tabur masjid, geruk dalam masjid, kita niat dah nak bagi dah duit tu, tapi setiap kali sampai depan mata kita, boleh tertidur. Tu tak apa, hak tak tahannya buat-buat tidur. Duit ada tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Dosa. Sebab apa kita doa macam-macam, tapi tetap juga kita nak tu tak dapat. Sebab apa tuan-tuan? Dosa. Sebab apa tuan-tuan? Kita boleh bangun kencing malam, boleh bangun minum air kat kawe tu pukul 3 pagi, tak boleh ambil wuduk nak angkat takbir. Sebab apa ustaz? Dosa. Sebab itulah ada satu cerita.
Ada satu cerita, orang datang jumpa dengan Malik bin Dinar. Abdul Malik bin Dinar ni seorang tabi'in yang tuan-tuan baca tanya dalam internet, siapakah Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni seorang yang gharib, seorang yang pelik, tapi dia adalah wali Allah yang masyhur, seorang ulama tasawuf. Nama dia adalah Malik bin Dinar. Nah, apabila orang datang jumpa dengan dia, Malik bin Dinar ni seorang yang tak suka cakap banyak, tapi setiap patah keluar mulut dia, itulah pemata dia. Orang datang jumpa dengan dia, wahai Malik bin Dinar, boleh tak membagi nasihat kepada aku? Bagaimanakah cara untuk aku ajar anak aku supaya dia datang buat ibadat, solat. Dia tak solat, perangai ya Allah teruk. Malik bin Dinar kata, mu balik rumah, mu istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak. Dia rasa macam tak puas hati dia jawab. Tapi dia yakin bahawa Malik bin Dinar ni seorang ulama yang tersohor, dia tidak akan kata suatu benda yang tidak ada faedah. Nah, dia lakukan perkara tersebut. Subhanallah, anak dia jadi lebih baik daripada pak dia hok minta doa tadi. Nah, itu pentingnya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, punca segala-galanya. Sebab itulah setengah ulama-ulama apabila sebelum dia tinggikan solat, antara selain baca qul a'udzu binnas, tuan-tuan, selain baca a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika min rabbi an yahdurun tu, dia akan istighfar setidak-tidak 3 kali. Kenapa tuan-tuan lepas sembahyang assalamualaikum, assalamualaikum, kita dengar pergilah mana sekalipun terimam akan baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kenapa tuan-tuan? Lepas kita sembahyang, kita bimbang solat kita diterima ke tak. Maka antara cara yang terbaik adalah kita istighfar kepada Allah. Manalah tahu Tuhan tak nak terima solat kita tadi disebabkan lalai kita. Dengan istighfar kepada Allah, Allah terima solat kita. Ini yang saya nak masukkan di sini. Kalau kita masa kita singkat, nah, siapa kita duduk depan Kaabah, duduk depan Kaabah, kita doa, duduk di Raudhah, kita boleh doa untuk murah rezeki, kita doa untuk anak kita jadi gitu begini sebagainya. Maka itu mungkin kita doa sekali. Untuk istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doalah 10 kali, 100 kali. Sebabnya apabila selesai masalah istighfar ni, insya-Allah masalah lain akan selesai secara perlahan-lahan. Sebagaimana saya cerita banyak kali tentang Hasan Al-Basri mengenai doa, mengenai 3 permintaan orang datang jumpa dengan dia, maka tidak ada nasihat lain, semua suruh istighfar berlaku. Akhirnya selesai masalah dengan hanya istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, okey, sebabnya untuk jiwa kita tenang. Kadang-kadang kita tak tahu kita kaya, kereta besar, rumah besar, duduk rumah di kawasan-kawasan Kota Serimah ni, di kawasan-kawasan ni, kawasan estate ni semua orang kaya-kaya. Nah, tapi hati kita tak pernah bahagia. Anak-anak berjaya, orang ni lawyer, orang ni doktor, orang ni engineer. Nah, semua berjaya segi dunia, tapi hati kita tak pernah bahagia. Nah, maka cara yang terbaik adalah istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cabar diri saya, tuan-tuan buat malam ni. Duduk malam ni sekejap, bangun malam ni sekejap, tuan pegang tasbih. Istighfar sungguh-sungguh, setidak-tidaknya baca sayyidul istighfar. Saya lebih suka baca sayyidul istighfar ni sebab apa? Di dalam kandungannya sangat hebat, tuan. Allahumma anta rabbi, ya Tuhan, ya Allah Tuhan kami, la ilaha illa anta, kamulah Tuhan aku ya Allah, khalaqtani, mu jadikan aku ya Allah, wa ana abduka, akulah hamba-Mu ya Allah. Betul, sayyidul istighfar kita ni macam kita merendahkan diri kita depan Allah. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Aku ni ada perjanjian antara aku denganmu. Aku akan cuba sungguh-sungguh ya Allah untuk aku buat apa sahaja perintah padaku ya Allah. Nah, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Start masuk. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta lindung padamu ya Allah daripada kejahatan yang aku lakukan. Aku bimbang ya Allah, takut jahat aku zaman-zaman muda ni mubalah lah ni ya Allah. Nah, a'udzu billahi tu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi. Ya Allah Tuhanku, aku mengaku sungguh-sungguh ya Allah banyak nikmat memberi pada aku tak terkira ya Allah. Tapi dalam waktu yang sama ya Allah, aku juga mengaku ya Allah dosa aku banyak juga ya Allah. Faghfirli, maka ampun dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfir dzunuba illa anta. Maka tidak ada kuasa yang boleh mengampunkan dosaku ya Allah mulai kamu ya Allah. Cuba hayati doa tersebut, boleh menangis malam-malam tuan-tuan. Nah, kita merendah diri kita, kita mendamba diri kita depan Allah. Kita kata mu hebat, aku lemah ya Allah. Kita mengaku dosa kita ya Allah. Jauh lebih feel dia lebih hebat daripada doa astagfirullah tadi. Sebab tu dia digelar sebagai sayyidul istighfar. Maka boleh kita baca di antara azan dan iqamat tadi.
Selain kita baca, mana lepas baca sembahyang sunat Allahu Akbar tu, cuba sikit baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Kalau tak tahu, buka internet, cari Sayyidul Istighfar, penghulu segala istighfar, pun akan keluar bawah tu. Nah, daripada duk baca saja paper tiap-tiap hari, duk tengok kenapa lah bola kalah Barcelona sampai 8-2, duk giling dah 2 minggu duk tu tak boleh terima hakikat lagi. Baik baca Sayyidul Istighfar. Nah, banyak faedah dia. Jadi sebab itulah bukan bermakna doa ini nak beritahu kepada kita bahawa doa ni Tuhan terima waktu-waktu tu. Tak. Tuhan buka waktu-waktu lain pun. Tuhan tu boleh buka, boleh baca doa sambil bawa kereta, Tuhan boleh doa walaupun waktu-waktu mana sekalipun. Tetapi antara tempat paling special yang Allah beri pada kita adalah di antara azan dan juga iqamat. Kita pergi lagi. Anas menambah lagi, para sahabat bertanya, apakah harus kami baca? Sebab Nabi ni dia akan tanya, dia akan jawab persoalan sahabat-sahabat berdasarkan orang tu tanya. Siapa orang tu? Sebab tu kita tengok apabila Nabi tanya, orang sahabat tanya, apakah afdalul ibadah? Apakah sebaik-baik ibadat? Kalau orang dia tanya sembahyang, orang dia tanya istighfar, orang dia tanya Al-Quran. Sebab Nabi tengok dia kurang sembahyang sunat, Nabi suruh sembahyang sunat banyak. Sebab tu jawapan Nabi beza-beza. Maknanya semua yang Nabi sebut tu memang afdal berlaku. Jadi di sini seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah perkara antara benda aku belum minta dengan Allah, ya Allah, dengan Allah ya Rasulullah? Sebab mu kata ni doa yang terbaik antara azan dan iqamat. Maka Nabi kata, sallallahu al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ni Nabi sebut direct dah. Dia kata, pohonlah keampunan, minta ampun. Pohonlah keampunan daripada Allah dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Kalau tak tahu juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhanku, Rabbana atina fid dunya hasanah, timalah beri kepada aku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan jauhkanlah aku daripada azab api neraka. Bacalah doa ni Nabi. Kalau tak boleh baca doa ke Arab, orang Melayu tak apa. Ya Allah, muhampunkan dosaku, ya Allah, sama ada aku sengaja tidak sengaja zaman muda sampai saat ni, ya Allah, dan bagilah aku selamat daripada azab api neraka, azab kubur. Nah, tak perlu kita baca Quran Arab pun. Yang penting kita baca doa biar betul. Nah, dia tahu maksud dia. Ni mayamin je. Nah, tak tahu sepatah habuk. Suami duk doa Quran Arab, Allahumma zawwijni zawjatan thaniyah, isteri belakang pun amin. Tengok suami kahwin seorang lagi, awak juga amin. Nah, jadi kadang-kadang tak tahu. Lepas orang tanya saya, mana doa yang terbaik? Doa yang terbaik adalah doa yang kita faham. Jadi antara doa yang kita faham, yang perlu ada di dalam doa kita adalah kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kita buat. Ini yang kita seningan kita. Nah, anna rajula qala ya Rasulullah innal muazzinina yafdalunana, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul kama yaqulun fa idan tahina fasal ta'tuhu. Hadis ni Imam Daud, Imam Ahmad dan Imam Daud. Nombor 2 dia kata Imam Daud. Okey, hadis ni pula hadis makbul, hadis diterima. Dia kata seorang lelaki bertanya, wahai Rasulullah, pernah kepada muazzin itu lebih utama daripada kami? Rasulullah jawab sallallahu alaihi wasallam. Dia kata seorang lelaki tanya, wahai Rasulullah, benarlah para muazzin itu lebih utama daripada kami? Mana muazzin lelaki tanya, betul, aku tahu bahawa muazzin lebih hebat. Dia kata, jika Rasulullah SAW baca seperti di mana para azim, maknanya orang tu dengki baiklah, dengki baik. Bukan dengki tak baik, dia iri hati. Sebab Nabi sebut muazzin ni dapat fadilah itu dan ini dan sebagainya, maka dia pun nak dapat jugalah pahala seperti muazzin. Cuma orang tak lantik. Nah, takkanlah muazzin sebab 10 orang. Satu waktu nah, mesti muazzin lain-lain. Jadi seorang sahabat bertanya Rasulullah, macam manalah aku nak dapat pahala serupa dengan muazzin tu dah? Nah, Nabi pun kata, qul kama yaqul, maka mu cakaplah, mu sebutlah seperti mana yang disebut oleh muazzin tersebut. Fa idan tahaita fasal ta'tuhu, sebab membaca doa ketika itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi, orang tanya satu, Nabi jawab habis. Mu sebutlah serupa dengan muazzin sebut, lepas habis dia sebut tadi, mu nak tambah lagi lebih Datuk Bilal tadi, bacalah doa Allahumma rabb hazihi da'wati tammah, seperti mana yang kita nyatakan tadi. Wallahu alam bisawab. Sebelum kita masuk pada zikir ketika iqamat tadi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thintani la turaddani, atau qala ma turaddani, ad-du'a inda nida wa inda al-ba's hina yulhimu ba'daha ba'dah. Hadis ni yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 perkara yang tidak akan ditolak. Pertama adalah membaca doa ketika azan,
Yang kedua, membaca doa dalam keadaan gawat atau dalam keadaan yang kita terdesak. Contoh dalam keadaan sekarang. Nah, di mana salah seorang antara kamu berkecamuk dalam peperangan. Maknanya kita berperang ini saja bukan perang dengan makhluk yang tak nampak saja. Kadang-kadang berperang dengan makhluk tak nampak juga termasuk dalam golongan ini. Sebagaimana masalah Covid ni. Nah, kita duk mengeluh dan sebagainya. Nah, ada yang dibuang kerja tak cerita lah. Nah, ada yang bunuh diri pun ada, yang pilot keluar bunuh diri kan, terkejung bangunan. Tingkat 17, terkejung bangunan sebab apa kena buang. Pilot tu orang cerdik tu, orang cerdik. Nah, tapi alhamdulillah tukar-tukar sapu tak ada pula terkejung bangunan kan. Nah, minta maaf, bukan pilot kat sini lah, pilot kat New York. Nak beritahu kata ada tukar-tukar sapu selamba je. Bukan kata selamba makna dia boleh hidup seperti biasa. Sebab mereka dah biasa dan keadaan tersebut. Jadi orang senang ni dah dapat nikmat, sekali dapat susah sikit, mula keluh huru. Jadi antara cara yang terbaik daripada duduk kelang kabut tersebut, banyakkan doa, banyakkan istighfar. Nah, wallahu alam bisawab. Okey, ada soalan apa sebelum masuk zikir dan iqamat? Di masjid ni susah sikit nak tanya sebab dia besar. Masjid Isyamuddin sama. Dia susah nak tanya. Kadang-kadang orang segan, nanti tanya soalan tak dengar sehulang sekali lagi mula huru-hara. Jadi kalau surau-surau ni dia mudah sikit. Kalau dia estate, surau kecil-kecil ni dia mudah nak tanya. Surau estate ni antara surau favourite saya lah. Surau yang paling saya suka. Sebab orang lama-lama Melaka kan. Daripada Ummu Salamah katanya, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda azan maghribi, Allahumma inna hadha ikbal lailik wa idbarun naharik wa aswatu du'atik yani faghfirli. Ini banyaklah doa ni. Banyak kita tak hitung nak doa ni. Nah, kalau tuan baca doa ni alhamdulillah sebab ada sanadnya. Tapi kalau nak baca doa-doa lain pun tak jadi masalah. Nah, jadi apa nama ni, ada yang kadang-kadang ada yang ustaz Khairi ke yang ceramah dalam TV kan, yang baca doa, ada yang hantar kat saya. Nah, yang hamdan katsiran tu, mubarakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jadi ada yang hantar WhatsApp kat saya, ustaz ni pakai mazhab mana kalau ustaz doa ni kan? Lepas sami Allahu liman hamidah, kita biasa kata sami Allahu liman hamidah, kita sambung rabbana walakal hamd. Lepas tu dia kata baca doa hamdan tayyiban mubarakan wa hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia kata ustaz ni cakap dasar mazhab mana. Jadi ustaz cakap tu betul, kita yang tak reti. Bila orang cakap, ustaz-ustaz cakap ni, jangan untuk nafikan yang dia cakap tu, tanya sanad macam mana. Nah, hadis tu hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ketika seorang sahabat membaca perkara tersebut, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, tengok sahabat ada baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Lepas assalamualaikum, Nabi tu cari tengok paling belakang, siapa baca doa tu tadi. Siapa baca doa tu tadi? Semua sahabat tunduk belaka. Nabi sedih semasa tu, tunduk belaka takut kena marah Nabi. Dan sekali sahabat berdiri kepala, dia angkat, dia kata, aku ya Rasulullah. Maka Nabi bercakap, dok tengok semayang tadi, berduyung-duyung pada malaikat terjun turun ke langit nak bagi pahala kepada orang baca doa tersebut. Hadis apa ustaz? Hadis Imam Bukhari. Jangan mudah jangan sampai tahu awal-awal orang buat benda hak tak serupa dengan kita buat, jangan mudah kata orang tu salah macam kita tu pandai sangat. Semok dulu, tanya dulu status hadis apa fakta tersebut sebelum kita menghukum orang lain salah atau betul. Okey, sikit lagi Anna Bilalan akhadha fil iqamah falamma qala qad qamatis salah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allahu adamaha wa illa fi hayy la'ataini fa innahu yaqula haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi apabila kita tengok kenapa apabila siapakan la haul apalah hayya ala salah hayya al falah, kita sebagai mustami'in ini, sebagai pendengar ni kena jawab la haula wala quwwata illa billahil azim. Kenapa? Sebab berdasar pada hadis ini Nabi kata dah untuk orang pendengar maka jawab la haula wala quwwata illa billahil azim, melainkan Bilal dia lafaz seperti biasa iaitu hayya salah, begitu juga dengan hayya alal falah. Wallahu alam bisawab. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itulah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya muallim al-Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma, wa sakharna ma'al Daud al-jibali yusabbih wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa, ya Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min dhulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa am'ina nisyan bi rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa lil musalihat wa tawasaw bil haqqi bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.